Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya Rabbana Rabbal Alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam membahaskan tentang at-tafaqquh fid din. Kita dalam segmen yang membincangkan tentang at-tafaqquh, pemahaman fid din dalam agama. Jadi di dalam beberapa pengajian kita yang lalu, kita telah membincangkan tentang maksud ad-din yang disyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui soalan-soalan yang ditanya oleh Jibril alaihi salatu wasallam. Jadi setelah kita bincangkan dalam beberapa pengajian lalu, kita dapat menyimpulkan bahawa ad-din yang digunakan sebagai salah satu lafaz di dalam tajuk kita, iaitu tafaqquh fid din. Jadi ad-din tadi dia merangkumi 3 perkara yang asas, iaitu Islam, iman dan ihsan. Jadi sekarang ni kita, dan dalam pengajian yang lalu juga kita dah bincangkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan tentang kepentingan pembimbing dalam manusia mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepentingan tersebut kita dapat lihat daripada surah Fatihah yang kita baca setiap hari, yang diwajibkan di dalam solat. Apabila kita membaca surah Fatihah, kita dapat melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah Fatihah tersebut dengan pujian kepada dirinya, iaitu Alhamdulillah. Dan telah kita bincangkan pada pengajian yang lalu, apabila kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi satu kemestian, menjadi satu kewajipan ke atas umat Islam untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sana ulama menyatakan bahawa kita perlu mempelajari ilmu tauhid, dan kita perlu mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di akhir surah Fatihah tadi, kita memohon doa yang amat penting lah. Kan satu-satunya doa yang ada di dalam surah Fatihah, kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Tetapi apabila Allah Taala mengajarkan kepada kita satu doa, iaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyambung ayat tersebut dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jadi daripada ayat yang terakhir tadi kita faham bahawa sirat yang dimohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, sirat tadi dikhususkan ataupun sirat tadi berada pada alladzina an'amta 'alaihim, mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan nikmat kepada mereka, dan mereka yang diredai dan tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang tidak sesat dalam menjalani kehidupan di dunia. Jadi ayat surah Fatihah yang kita baca tadi, Allah Taala menggunakan lafaz allazina, dan dia ialah isim mausul, dan isim mausul sebagaimana dinyatakan oleh ulama usul fiqh ialah lafaz yang umum, lafaz yang merangkumi semua kumpulan manusia ataupun setiap individu yang bersifat dengan sifat allazina an'amta 'alaihim. Maksudnya sesiapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala meredai orang tersebut, dan Allah Taala memberi taufik hidayat kepadanya, maka orang tersebut adalah orang yang layak untuk kita pelajari daripada mereka sirat mustaqim, jalan yang lurus, agar kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara umumnya kita telah maklum kan bahawa apabila kita membaca di dalam surah Fatihah, kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Tetapi kita iring doa tersebut agar Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada kita jalan bagi orang-orang yang dikurniakan nikmat. Jadi sebagaimana telah kita bincang, kepentingan ataupun perkara yang amat penting yang nak diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah kamu mesti mencari allazina an'amta 'alaihim. Maksudnya sekiranya kamu ingin benar-benar memahami sirat mustaqim, setiap zaman kamu perlu mencari mereka-mereka yang telah dikurniakan dengan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka tadi disyarahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-ulama warasatul anbiya.
Maksudnya manusia-manusia yang dikurniakan oleh ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ialah pewaris bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada mereka lah, daripada ulama-ulama tersebut, daripada mereka yang dikurniakan oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka daripada mereka lah kita akan mengambil ilmu-ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni kita telah maklum bahawa fardu ain yang wajib ke atas setiap individu, kan fardu ain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap umat Islam ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu tauhid dan perhambakan zahirnya, beribadat dengan zahir jasadnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga dengan mengikhlaskan hatinya. Maksud dengan al-ihsan, maksud dengan membersihkan hatinya agar dia tadi boleh membuang diri sifat-sifat yang mazmumah daripada dirinya. Jadi dalam kesempatan yang ada ni, kita cuba nak membincanglah sedikit tentang cara tadi. Bagaimanakah kita sebagai umat Islam, kan kita yang menjadi kewajipan ke atas diri kita untuk mendapatkan dan untuk mencapai ketiga-tiga fardu ain yang wajib ke atas diri kita tadi, maka kita mestilah mengetahui cara. Moga-moga dengan kita mengetahui cara tadi, kita tidak tersalah dalam usaha untuk menyempurnakan tuntutan asas fardu ain ke atas setiap umat Islam. Jadi apabila kita bincangkan fardu ain yang pertama, ilmu tauhid, maka ataupun ilmu yang ditanya oleh Jibril terlebih dahulu ialah tentang Islam. Maka Islam kita maklum bahawa kita boleh mempelajari kan tentang cara ibadat daripada buku-buku yang telah ditulis oleh ulama ataupun ditulis oleh fuqaha, ahli-ahli fiqh radhiyallahu taala anhum. Jadi daripada kecil kita telah mendidik, kan Islam mengarahkan ibu bapa mendidik anak-anak mereka semenjak daripada kecil lagi, mendidik mereka dengan ibadat seperti sembahyang, seperti puasa, kan seperti membaca Al-Quran. Jadi untuk kita mendapatkan fardu ain, kan ya, daripada sudut fiqh tadi, maka kita pelajari kefarduan-kefarduan yang wajib ke atas diri kita. Apabila kita tadi balik, maka pertama sekali kita mesti telah mempelajari tentang sembahyang. Kerana apabila kita balik, kita mesti menunaikan solat. Apabila kita lebih dewasa, kan apabila kita lebih besar lagi, ibu bapa akan memberi kepada kita duit. Kan duit, maka pada ketika itu kita perlu mengajarkan kepada anak kita, ini ialah akad yang betul, kan ini ialah akad yang haram. Ini ialah perkara yang tak dibenarkan. Ini ialah kesalahan dalam jual beli dan sebagainya. Apabila sampai satu masa seseorang individu tadi ingin berumah tangga, maka pada ketika itu dia wajib mempelajari tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan rumah tangga. Jadi itulah yang ulama kata fardu ain di dalam ilmu fiqh. Maksud fardu ain yang mesti diusahakan oleh setiap umat Islam yang berkaitan dengan amalan zahirnya. Dan amalan zahir ini berbeza, kan, mengikut setiap individu daripada individu yang lain. Apabila seseorang tadi sampai seruan dan mempunyai kemampuan untuk menunaikan haji, maka pada ketika itu dia wajib. Dan dia wajib mempelajari tentang rukun-rukun haji, perkara yang membatalkan haji, perkara yang perlu wajib, perkara-perkara wajib di dalam haji. Kerana pada ketika itu dia ingin melaksanakan haji. Maka ulama kata apabila kamu ingin melakukan apabila sesuatu ibadat tadi wajib ke atas diri kamu, maka pada ketika itu kamu wajib mempelajarinya. Jadi sekiranya seseorang Muslim tadi, dia sememangnya tidak berkemampuan untuk menunaikan haji, ataupun dia tidak mempunyai keperluan, kemampuan tidak cukup untuk dia tadi menunaikan haji, maka sampai bila-bila pun dia tidak diwajibkan untuk mempelajari tentang perkara yang berkaitan dengan haji. Tapi kita lihatlah kita hari ini, kita sebagai umat Islam, kan kita sebagai individu Muslim, boleh dikatakan setiap individu Muslim tadi setiap hari mereka membuat urus niaga dengan wang. Tapi kita lihat adakah setiap individu, setiap orang Islam tadi mempelajari kan serba sedikit tentang akad-akad yang dihalalkan di dalam Islam, kan akad-akad yang diharamkan, apakah yang takrifkan dengan riba dan sebagainya. Jadi sekiranya kita tadi tidak mempelajari ataupun sekiranya kita tidak mendalami fardu ain di dalam ilmu fiqh yang berkaitan dengan kewangan, maka dikhawatiri banyak akad yang kita lakukan tidak sah, kan dikhawatiri banyak urus niaga yang kita buat kan bertahun-tahun pada hakikatnya melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah menjadi fardu ain ke atas umat Islam untuk mempelajari tentang hukum hakam yang zahir yang berkaitan dengan ibadat, kan perkara yang membatalkan wudu, kan perkara yang membatalkan sembahyang, dan yang berkaitan juga dengan muamalat, kan perkara yang berkaitan dengan munakahat, kan berkaitan dengan pemerintahan negara. Itu semua ialah perkara-perkara fardu ain yang ditulis kan oleh ulama fiqh radhiyallahu taala anhum ajma'in,
yang menjadi fardu ain ke atas setiap individu mengikut kedudukan masing-masing. Kan sekiranya seseorang tadi sememangnya sampai bila-bila pun tidak ingin ataupun tidak terlibat ataupun tidak dikurniakan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan haji, maka sampai bila-bila pun dia tidak wajib untuk mempelajari tentang haji. Tetapi apabila kita dah sampai masa ataupun kita baru seseorang yang baru baligh, apabila sampai saja bulan Ramadan, maka pada ketika itu wajib ke atas dia mempelajari tentang puasa. Itu kewajipan yang dihukumkan sebagai fardu ain di dalam ilmu fiqh. Maka menjadi setiap individu, maksud setiap umat Islam perlu menilai dirinya. Kita yang setiap hari semayang, adakah kita telah mengetahui perkara-perkara asas di dalam semayang? Apabila kita menunaikan puasa di bulan Ramadan, adakah semua perkara tersebut telah kita ketahui? Apabila sekarang ni kita terlibat dengan kewangan, kan kita meminjam di bank ataupun kita tadi menguruskan urus niaga, berniaga sebagainya, membuat akad-akad, adakah kita tadi telah mengetahui hukum segala akad yang kita lakukan? Jadi sekiranya kita tadi telah mempelajari segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing daripada sudut fiqh, maka pada ketika itu kita telah menunaikan fardu ain di dalam ilmu fiqh. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menuntut tuntutan tersebut di akhirat, kerana kita telah berusaha untuk mempelajarinya di dunia. Itu pertamalah yang berkaitan dengan ibadat manusia yang zahir di dalam ilmu fiqh. Yang kedua, sebagaimana yang ditanya oleh Jibril AS ialah tentang al-iman. Jadi al-iman ni kita pelajari daripada kecil ialah sebagai rukun iman. Maksud kita mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil daripada ke atas Allah Subhanahu Wa Taala, dan sifat-sifat yang harus. Kemudian kita bincang tentang Rasul, Nabi-Nabi. Kemudian kita bincang tentang kitab. Kemudian kita bincang tentang hari kiamat dan sebagainya. Cuma daripada sudut ilmu tauhid yang ditulis oleh ulama radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tulis berdasarkan kepada dalil-dalil akal. Kan mereka tulis dengan dalil akal, kan sekiranya dalil-dalil itu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka sokong dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis. Cuma kita kena maklum mengapakah ulama tauhid radhiyallahu ta'ala anhum menulis kitab-kitab mereka dengan berdasarkan dalil akal, kerana mereka menulis buku-buku tauhid tadi asalnya kan sekiranya kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pada ketika itu mendatangkan mukjizat. Nabi apabila dia menyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menzahirkan mukjizat. Apabila dia menzahirkan mukjizat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan. Kan apabila Nabi membelah bulan di hadapan musyrik, pada ketika itu setiap manusia yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan, dia mesti menggunakan akalnya. Pada ketika itu kita lihat kepentingan akal, dan mengapakah ulama tauhid radhiyallahu ta'ala anhum menjadikan akal. Maksudnya mereka meletakkan akal tadi sebagai dalil yang utama di dalam ilmu tauhid, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam lah kan apabila dia tadi menzahirkan mukjizat, Nabi mencabar mereka, kamu yang telah dikurniakan akal, maka hendaklah kamu berfikir sekiranya Tuhan yang daku seru kamu kepadanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya Allah Taala tadi lemah, kan nescaya dia tidak boleh membelah bulan. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak wujud, kan nescaya dia tidak boleh membelah bulan tadi. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tadi tidak bersifat dengan iradat, maka dia tidak boleh membelah bulan. Jadi daripada situ ulama mengatakan bahawa umat individu kan yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan, maka mereka kena berfikir. Kan mereka kena berfikir dengan akal yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Mereka mesti berfikir dan mereka akan menyatakan bahawa daku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak amat berkuasa. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tadi berkuasa membelah bulan, dan membelah bulan tadi tidak boleh dibuat oleh mana-mana makhluk yang lain. Maka oleh sebab itu kita ulama tauhid kan apabila mereka mengkaji tentang dalil di dalam ilmu tauhid yang asas, kan dalam ilmu tauhid yang nak sebagai asas akidah di dalam diri manusia, maka ulama tauhid berkata asas kepada ilmu tauhid ialah dalil-dalil akli. Dan dalil akli kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang pertama sekali mencabar akal manusia. Kenapa bila aku membelah bulan kan dengan mukjizatku, maka cuba kamu arahkan tuhan-tuhan kamu yang lain. Adakah berhala-berhala yang lain tadi boleh kan membelah bulan? Jadi manusia di setiap zaman sekalipun mereka dengan akalnya akan berfikir bahawa sekiranya Tuhan aku boleh membelah bulan seperti yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nescaya Tuhanku lebih berhak disembah. Tetapi Tuhan mereka tidak boleh melakukannya. Kan berhala ataupun apa segala tokong, apa segala sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala lemah.
ataupun tidak mampu untuk melakukan apa saja mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi daripada sudut ilmu tauhid kita dapat mengetahui bahawa ilmu tauhid dipelajari kan secara asasnya melalui kitab-kitab yang ditulis oleh ulama radhiyallahu taala anhum, kan bermula dengan kitab yang berkaitan dengan al-ilahiyat, ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedua perbahasan yang berkaitan dengan kenabian, dan yang ketiga perbahasan yang berkaitan dengan as-sam'iyat. Sam'iyat ni maksudnya perkara-perkara yang didengar, diambil perkhabarannya daripada Al-Quran dan daripada hadis-hadis. Itu tiga perbahasan yang amat penting lah di dalam ilmu tauhid, dan setengah ulama seperti Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, dia menambah perbahasan yang keempat dipanggil sebagai lawahiqul mu'taqadat. Maksudnya perkara-perkara yang dihubungkan dengan akidah-akidah, seperti perbahasan tentang Isra dan Mi'raj, kan, seperti perbahasan sahabat-sahabat yang paling afdal, kan, kedudukan tertib sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika membahas tentang keramat dan sebagainya. Itu semua ulama panggil sebagai lawahiq al-mu'taqadat, perkara yang berkaitan dengan akidah-akidah yang perlu diiktikadkan oleh umat Islam seluruhnya sebagai satu dasar fardu ain. Kemudian ilmu yang ketiga yang dipanggil sebagai ilmu ihsan, yang diistilahkan ataupun yang kita ulama istilahkan hari ini sebagai ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf ni satu ilmu yang perlu diambil sedikit perhatian. Maksudnya bagaimanakah cara untuk kita mendapatkannya. Kan sebagaimana kita dah maklum, ilmu fiqh ialah dengan kita mengaji daripada guru dan kita mengamalkan. Kita mempelajari cara wudu, kemudian kita mengambil wudu tersebut. Kita mempelajari cara semayang, kemudian kita semayang di hadapan guru kita, lalu guru kita akan membetulkan cara rukuk kamu tidak betul, kan, cara sujud kamu salah dan sebagainya. Adapun ilmu tauhid, kita mengambil akidah tersebut daripada guru, dan kita mendengar syarahan daripada guru, kemudian kita ikat di dalam hati kita, dan kita ikat pegangan tersebut dengan kuat di dalam hati kita, maka itu dipanggil sebagai ilmu akidah. Cuma yang terakhir sekali ialah ilmu al-ihsan, yang disyarahkan oleh ulama radhiyallahu ta'ala anhum sebagai al-ikhlas. Jadi al-ikhlas ialah ilmu yang berkaitan dengan hati manusia. Kan, ilmu yang berkaitan dengan hati manusia. Adapun ilmu tauhid yang dibincangkan di awal tadi, dia berkaitan dengan akal. Maksudnya dia ialah penghujahan di dalam akal. Akal mempercayai Allah Ta'ala bersifat dengan esa dan Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Adapun ilmu fiqh dia berkaitan dengan zahir jasad manusia. Maksudnya zahir jasad manusia tadi, sujud, kan, meletakkan kepala di tanah ataupun rukuk sebagainya. Kemudian kita ada satu ilmu yang terakhir yang dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf dia berkaitan dengan hati manusia. Cuma yang menjadi persoalannya bagaimanakah cara untuk seseorang tadi mendapatkan ilmu tasawuf, ataupun bagaimanakah cara seseorang tadi mengamalkan ilmu tasawuf tersebut. Jadi sebagai untuk mendekatkan gambaran, sekiranya kita tadi ingin kita ada satu perjalanan, maksudnya kita ada satu perjalanan, kan, yang jaraknya lebih kurang 100 km. Maka datanglah seorang ulama radhiyallahu ta'ala, tentang seorang guru ataupun seorang ulama, dia menulis. Dia berjalan setiap 10 km, dia kata akan berlaku macam ni. Kemudian dia berjalan lagi 10 km yang seterusnya, dia kata kamu akan melihat bukit. Dia berjalan lagi 10 km, kamu akan berjumpa dengan sungai. Dia berjalan lagi 10 km, dia akan menceritakanlah apa yang dia lihat dan apa yang berlaku dalam setiap kilometer yang dia jalan tadi tu. Jadi apabila seseorang tadi, pengembara tadi telah berjalan merentasi 100 km, maka siaplah satu buku yang dia tulis pengalamannya semasa melintasi jalan tersebut. Dan itu dia. Jadi sekarang ni apabila kita membeli buku yang ditulis oleh pengembara tadi, ataupun kita membeli buku yang dia tulis, dan kemudian kita baca buku tersebut, dalam 10 km yang pertama kita akan melihat perkara ini, kan, 10 km yang kedua kita akan melihat bukit, 10 km yang ketiga kita akan melihat sungai. Jadi persoalannya sekarang, apabila kita membeli buku tersebut dan kita membaca ni bersendirian, ataupun kita jadikan ini sebagai bahan bacaan, persoalannya adakah orang yang membeli buku tadi dan membaca buku tersebut, dia telah melintas 100 km tadi. Jadi mana-mana, kan, manusia yang berakal pun akan berkata tidak. Kan, kerana dengan semata-mata membaca buku yang ditulis, kan, oleh pengembara tentang perjalanannya. Maksud dia mengembara 100 km ataupun dia mengembara mendaki Gunung Everest. Kemudian dia menulis satu buku. Lalu kita pun membaca buku tersebut. Jadi persoalannya, dengan semata-mata membaca buku yang ditulis oleh pengembara yang telah berjalan tadi, tidak akan menyebabkan kita sampai kepada tempat yang telah mereka sampai. Bahkan
dengan membaca buku tersebut, kita mempunyai panduan yang lengkap. Dan kita mempunyai panduan tentang apakah yang akan berlaku. Sekiranya berlaku masalah ni, apakah yang akan kita bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut. Setelah 10 km ni, apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita hadapi. Itu kelebihan apabila kita membeli buku panduan tersebut dan kita baca. Tapi yang perlu kita yang fahami sekarang, kan, mana-mana orang pun dengan semata-mata dia membeli buku panduan mendaki Gunung Everest ataupun perjalanan mendaki Gunung Everest, dan sekiranya dia baca sampai habis buku itu sekalipun, dia masih lagi belum sampai ke puncaknya. Bahkan dia masih kekal lagi di dalam rumahnya. Cuma yang ada pada dirinya ialah pengetahuan. Pengetahuan tentang jalan. Pengetahuan tentang cerita yang berlaku sepanjang perjalanan seorang pengembara di dalam gunung untuk mendaki gunung tadi. Jadi begitulah juga ilmu tasawuf yang amat agung tadi lah. Maksudnya ilmu tasawuf yang berkaitan dengan hati manusia. Jadi kita dah bincang sebelum ni bahawa ulama-ulama menulis di dalam ilmu tasawuf. Kan seperti Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dia menulis kitab Minhajul Abidin, dan seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang dia menulis kitab Al-Hikam, dan beberapa ulama yang lain lah, begitu ramai lagi ulama-ulama yang menulis di dalam ilmu tasawuf. Jadi sekarang ini menjadi persoalan ni, bagaimanakah cara untuk kita mendapat ilmu tersebut? Bagaimanakah cara tadi untuk kita mendapatkan keikhlasan, kan, sebagaimana yang ditanya oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita menjawab soalan tersebut, maka kita telah bersepakat bahawa dengan semata-mata kita membaca buku yang berkaitan dengan ilmu tadi ataupun yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, kita telah yakin bahawa dengan semata-mata membaca, kita tidak akan mencapai ataupun kita tidak akan sampai ke hujung perjalanan tadi. Maka semestinya ada satu amalan yang diwajibkan di dalam Islam. Maka semestinya ada satu kerja, kan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membolehkan hati kita tadi sampai kepada keikhlasan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita membaca ayat-ayat Quran, kan, ataupun kita mengkajilah ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di dalam Al-Quran yang berkaitan secara khusus dengan hati manusia, sebagai contohnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa sesungguhnya dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati manusia tidak akan tenang. Jadi sekarang ni kita dapat lihat ada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan berkaitan dengan akal manusia. Afala ta'qilun, kan, afala yanzurun, mengapa, afala tatafakkarun, mengapa kamu tidak berfikir, adakah kamu tidak berakal? Dan ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala arahkan jasad manusia melakukannya. Sebagaimana aqimus solat, kan, hendaklah kamu mendirikan solat. Tetapi sekarang ni ada satu ayat yang secara khusus dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, dan ayat ini mengkhususkan tentang hati manusia. Maksudnya bagaimanakah cara kamu nak mendidik hati tadi? Bagaimanakah cara kamu nak membolehkan hati kamu tadi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam seluruh ibadat? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengajar. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjawab, ketahuilah bahawa sesungguhnya ibadat ataupun sesungguhnya amalan yang aku syariatkan ke atas umat Islam seluruh dunia, yang aku syariatkan ke atas mereka untuk menjadikan hati mereka tadi baik, untuk menjadikan hati mereka tadi ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dengan bizikrillah, dengan berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang kita lihat bahawa untuk kita tadi membersihkan hati ataupun kita meningkatkan hati kita daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, maka arahan ataupun tugasan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan berzikir, dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah bincangkan sebelum ni bahawa daripada ketiga-tiga fardu ain tadi, maksudnya apabila kita ingin mempelajari ilmu tauhid yang menjadi salah satu daripada fardu ain, kita perlu mencari syekhun usuli, kan, maksud syekh yang amat mahir di dalam ilmu tauhid. Apabila kita ingin mempelajari ilmu fiqh, ilmu untuk membetulkan ibadat kita yang zahir, maka kita perlu mencari syekhun faqihun, maksudnya guru yang faqih, maksudnya guru yang memahami ilmu fiqh, untuk kita membetulkan adakah sembahyang saya sah, kan, adakah ibadat yang saya buat tadi diterima dari sudut zahirnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita ingin membersihkan hati kita, apabila kita membincangkan tentang ilmu tasawuf, maka ulama tasawuf radhiyallahu ta'ala mereka menulis dalam buku mereka, kamu wajib mencari syekhun mursyid, kan, maksudnya guru yang memberi petunjuk kepada kamu tentang perjalanan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang apabila kita berjumpa dengan guru di dalam ilmu tauhid,
maka guru tadi akan membuka kitab tauhid dan akan membacakan kepada kita. Kemudian dia kata, hendaklah kamu i'tiqad perkara ini. Hendaklah kamu beriktikad Allah Ta'ala bersifat dan kudrat. Hendaklah kamu beriktikad Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan wujud. Hendaklah kamu beriktikad Nabi Muhammad SAW ialah pesuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu arahan yang akan diberikan kepada kita oleh guru yang mengajarkan kepada kita tauhid. Apabila kita berjumpa dengan guru yang kedua lah, yang dalam ilmu fiqh tadi, yang mengajarkan kepada kita fiqh, dia akan memberitahu kepada kita, hendaklah kamu semayang, kan, ini perkara yang membatalkan semayang. Apabila sampai bulan Ramadan kamu kena menunaikan puasa. Apabila sampai kemampuan kamu kena menunaikan haji. Yang ini haram kerana ini riba, yang ini akad yang sah sebagainya. Jadi kita dapat lihat guru yang mengajarkan kepada kita fiqh, dia mengajarkan kepada kita beberapa amalan. Kan dia mengajarkan kepada kita semayang, kan dia mengajarkan kepada kita puasa, mengajarkan kepada kita zakat. Cuma guru tersebutlah yang akan menilai. Guru yang mengajarkan kepada kita fiqh tadi, dia akan menilai semayang kamu sekarang ni sah. Kan maksudnya rukun-rukun tadi kamu telah sempurna. Bacaan Fatihah yang kamu baca tadi sah. Jadi sekarang ni apabila ulama tasawuf mereka menulis kan dalam kita menyempurnakan fardu ain tadi. Apabila ulama tasawuf menulis di dalam buku-buku mereka, apabila kamu ingin membersihkan hati kamu ataupun kamu ingin menyempurnakan hati kamu agar dikurniakan dengan ikhlas, maka kamu perlu mencari syekhun mursyid. Maksud guru yang memberikan panduan kepada kamu. Cuma apabila kita dah berjumpa dengan guru tersebut, kan apabila kita dah berjumpa dengan syekh mursyid di mana-mana sekalipun, maka guru tadi mesti ada kerja yang akan diberikan kepada kita supaya hati kita tadi dikurniakan dengan keikhlasan. Okay, sebagaimana kita kata, apabila kita berjumpa dengan guru tauhid, dia akan memberi kepada kita kerja beriktikad Allah wujud, qidam, baqa' sebagainya. Apabila kita berjumpa dengan guru fiqh, dia akan mengajarkan kepada kita beberapa kerja. Seperti hendaklah kamu semayang, hendaklah kamu sujud, hendaklah kamu rukuk, hendaklah kamu puasa, hendaklah kamu menunaikan haji, umrah, zakat dan sebagainya. Jadi apabila kita tadi berjumpa dengan guru yang dinyatakan oleh ulama tasawuf sebagai syekhun mursyid, dan guru tadi kerjanya ialah membaiki hati manusia. Kerjanya ialah untuk supaya manusia tadi dikurniakan dengan keikhlasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka semestinya guru mursyid tadi akan memberi kerja. Kan sebagaimana guru fiqh, dia bagi kita kerja semayang. Kan sebagaimana guru tauhid, dia bagi pada kita kerja beriktikad. Maka guru mursyid tadi yang bertugas untuk membaiki hati manusia, semestinya dia akan memberi kepada anak muridnya satu kerja. Dan kita dah kaji ayat Quran tadi. Satu-satunya ayat kan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan untuk agar manusia tadi dikurniakan dengan ketenangan kepada hatinya ialah dengan semata-mata bizikrillah. Dengan semata-mata berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekarang kita dapat gabungkan. Kita sebagai umat Islam wajib mencapai keikhlasan. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Tidaklah manusia diperintahkan melainkan supaya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ikhlas ialah perkara yang berkaitan dengan hati manusia. Maka ada guru yang menjaga hati manusia. Guru yang mengajarkan kepada manusia tasawuf yang diistilahkan sebagai syekh mursyid. Jadi sekarang ni apabila kita nak membaiki hati manusia tadi, maka guru yang nak membaiki hati tadi, dia mesti memberikan amalan seperti yang diarahkan oleh Quran. Kan sebagaimana Quran mengarahkan, ketahuilah dengan semata-mata zikir hati kamu boleh menjadi baik. Maka apabila kita berjumpa saja dengan guru mursyid ini akan mengarahkan kepada kita berzikir. Sebagaimana apabila kita jumpa saja dengan guru fiqh, dia akan suruh kita semayang. Ini berzina kenapa buat? Kan ini minum arak kenapa buat? Tapi apabila kita berjumpa dengan guru mursyid, guru yang nak membersihkan hati kita, ketahuilah bahawa amalan yang akan diarahkan kepada kita, arahan yang ingin disampaikan kepada kita ialah dengan berzikir. Kan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, yang Allah Ta'ala kata tadi, wa ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Kan wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi sekarang kita faham arahan untuk semayang akan diajarkan kepada kita melalui guru fiqh. Arahan untuk beriktikad kewujudan Allah, esanya Allah, kudratnya Allah akan diajarkan kepada kita melalui guru yang mengajarkan kepada kita tauhid. Tetapi arahan yang terakhir agar kita tadi bersih hatinya, arahan yang terakhir agar kita dikurniakan dengan ikhlas, tamakninah di dalam hati, ialah dengan kita tadi mencari guru yang diistilahkan di dalam ilmu tasawuf sebagai guru mursyid. Dan apabila kita berjumpa saja dengan guru mursyid, ketahuilah bahawa sesungguhnya bahawa guru tadi akan mengarahkan kepada kita agar berzikir. Kerana berzikirlah satu-satunya ibadat yang dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah apabila kamu tadi berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati kamu akan dikurniakan dengan ketenangan.
Jadi sekarang kita faham, sekiranya kita tadi berzikir di bawah bimbingan guru yang mursyid, maka insya-Allah kan satu masa nanti kita akan dikurniakan dengan keikhlasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amat menjadi satu kepentingan dan menjadi satu keperluan, satu kemestian ke atas umat Islam tadi untuk mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar mengurniakan kepada mereka ketiga-tiga guru tadi. Kan ketiga-tiga guru sebelum mereka tadi menghadap Allah Subhanahu wa taala agar kita tadi boleh membetulkan akidah kita dan agar kita tadi boleh membetulkan zahir ibadat jasad kita, dan yang terakhir sekali agar kita tadi dikurniakan dengan keikhlasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin setakat ini sajalah yang kita bincangkan pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita dalam agamanya dan mengurniakan kepada kita keikhlasan, taufik dan hidayahnya. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.